Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu tak? Tolong respon Sat. Okey, alhamdulillah. Okey, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih semua anak-anak murid cikgu yang hebat di sini yang hadir secara online dalam voice chat kita. So kita cuba yang terbaik untuk menimba ilmu kan. Okay, so kita minggu lepas cikgu terus start minggu lepas sebab cikgu pukul 12 sebab cikgu minta awal hari semalam sebab hari ni cikgu ada conference pukul 12.30. So cikgu takut ada drag. So sebab tu cikgu nak minta awal sikit tapi tak ada masalah lah. Kita cuba habiskan 11.50 sebelum pukul 12. Okey, previous lesson yang sebelum ni sebelum kita cuti hari tu sambut Merdeka kan. So kelas kamu cikgu dah miss 2 kali. Dan cikgu rasa perlu ada replacement, kita perlu ganti kelas tu sebab kamu dah lambat, kita baru bab 7, kita nak ligan sampai bab 12, so sangat lambat. Okay? So nanti kita akan bincang dalam grup hari apa yang sesuai, pukul berapa, waktu apa untuk kita ganti kelas 2 kali. Okay? 2 kali ataupun kalau 1 kali pun cukup tapi panjang sikit lah. Kamu kena dengar letteran cikgu lama sikit. Boleh? Boleh ke boleh? Okey. Tak boleh. Ni boleh orang lain. Alamak, bosannya dengar Cikgu Masdana nak cakap ni. Okey, tak apa. Nanti kita bincang dalam grup. Hari ni kita sambung. Sebelum ni kita dah masuk 7.1 tentang tajuk yang kamu tengok tentang elektrostatik, apa dia arus elektrik. Betul tak? So cikgu harap masih ingat lagi apa yang kamu dah belajar. Okey, hari ni cikgu nak untuk just nak uji saja kamu satu soalan yang berkaitan yang kita kata tentang bagaimana kamu nak mengira voltan, arus dan rintangan dalam 1 liter. Kata-kata kita ada 1 liter. Kita nak tahu berapakah jumlah voltan dia ataupun jumlah arus dia ataupun jumlah rintangan dia. Okey, kita dah belajar tentang hukum Ohm kan? Ni hukum Ohm yang kamu dah belajar. Betul tak? Hukum Ohm yang kita dah belajar yang ini. Yang 3 segi ni kamu dah belajar tentang hukum Ohm. V, I, R. So kita dah dapat yang ini. So sekarang satu soalan ni cikgu nak kita just recall balik. So apa soalan dia? Berapakah rintangan bagi sebiji lampu kereta yang mengalir arus dia adalah 0.025 ampere. Apabila disambungkan kepada akumulator kereta 12 volt. Maksudnya di sini ini adalah ampere. Ampere ni adalah arus. So arus adalah I. So kat sini kita dapat maklumat. Kita tulis maklumat dia I sama dengan 0.025 ampere. Ini kita dah dapat untuk arus. Kemudian dia bagi satu lagi adalah volt. Volt ni adalah voltan. So kita dapat V sama dengan 12 volt. So ada 2 info yang kita dapat daripada soalan ni. So soalan tanya, adakah arus dalam meter itu mantap? So kita nak tahu, kita kena kira. So sama ada mantap ke tak, kita kena kira apakah rintangan. Berapa rintangan. Kalau rintangan dia rendah, maksudnya okey lah. Tapi kalau rintangan dia tinggi, arus di dalam meter tu dihalang ataupun rintangan ni faham kan? Sesuatu yang memperlahankan. Dia akan memperlahankan aliran arus elektrik dalam sesuatu liter. Itu rintangan. So kita nak kira bagaimana rintangan dia dekat sini, kita nak kira. So formula dia apabila nak cari rintangan, kamu kena tutup R kan. Tutup R ni, so kita akan dapat dia punya formula dia R. Tulisan cikgu, minta maaf lah baru belajar untuk PAD. So R sama dengan V bahagi dengan I. Betul tak? So kita tutup R, kita akan dapat V bahagi dengan I. So masukkan saja dalam dia punya formula. Kita dapat V12 bahagi dengan I 0.025. 25. Okay. So berapa jumlah dekat sini yang kita dapat? Siapa ada kalkulator? Kira. Berapa? 480. 480 apa? Siapa tahu unit dia? Rintangan apa dia punya formula dia? Volt. Betul tak? Ohm. Okay. Rintangan adalah ohm. OHM. Ni adalah daripada formula ohm tadi. So kita dapatlah dia punya rintangan. So arus dalam mentol ni mantap ke tidak? Taklah sebab dia punya rintangan dia tinggi 480
ohm. Sekurang mantap. Sebab tu nak tahu mantap ke tak, kita kena kira rintangan. Kalau rintangan dia rendah, maksudnya dia punya arus yang mengalir cantik lah, smooth. Tak ada blocking. Betul tak? Tak ada yang tolong. Macam ada pengawal lah. Rintangan dia macam pengawal. Kau nak masuk, kena lalu dulu. Nak masuk kena lalu dulu, buka. Nak buka besar ke buka kecil, ikut kepada berapa jumlah rintangan. Kalau buka besar, maksudnya rintangan dia kurang. Kalau buka kecil, maksudnya rintangan dia tinggi. Nampak? So, kita tengok yang di situ. Okay. So, ada apa-apa soalan? Kita tengok satu lagi, contoh. Ini dalam bentuk gambar rajah. Okay, tengok gambar rajah ni dia bagi V, dia tak tahu sekarang ni nak cari V. So, dia bagi nilai arus 0.25 dan dia bagi nilai untuk rintangan adalah 3 ohm. So, macam mana kamu nak cari voltan? Kita nak cari voltan sama. Kita tutup volt, kita nak cari ini kan? Kita nak cari ini. So, kita akan dapat formula V sama dengan I kali dengan R. Ni kamu boleh buat dalam kertas, dalam buku kamu ke dalam kertas conteng kamu. So, kita cari jawapan sama-sama. So, kita masukkan saja nilai. I dia adalah 0.5. So, dapat 0.5 kali dengan rintangan dia adalah 3. So, kita akan dapat 1 point. Betul tak? 1.5. 1.5 apa ni? Apa unit dia? Volt. Okay, dia punya ni adalah V, volt. So, kita dapatlah jawapan dia 1.5 volt. So, ini macam nak kira bagaimana kamu nak gunakan formula ni. Formula atas ni. Yang 3 segi ni, kita nak gunakan formula ni. Macam mana kita nak gunakan formula? Inilah cara dia. So, dapat ini. Ini yang mudah. Ini yang simple. 1 liter yang mudah saja untuk kamu untuk kira voltan, arus dan rintangan. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham tak? Belum kita masuk untuk bab hari ni. Ada? Tak ada. Okey. Cikgu harap clear. Kalau ada apa-apa soalan, katalah kamu jumpa soalan-soalan yang berkaitan dengan arus, kamu tak tahu nak kira, kamu boleh PM cikgu tanya. Okey. So, save nombor cikgu nanti cikgu bagi dalam grup. Apa-apa malu nak tanya dalam grup, secara personal. Okey. So, kita nak masuk hari ni 7.2 tentang pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. So, kita ada 2 jenis litar, iaitu bersiri dan selari. Bagaimana selari, bagaimana bersiri, kita akan tengok selepas ni. Tapi sebelum tu, bagaimana nak tentukan litar? Katalah kita ada 1 litar bersiri ataupun selari. Kita nak lukis litar, kita tak boleh lukis secara 3D ataupun 2D. Nampak tak? Kita nak lukis, katalah kamu ada mentol, kamu ada bateri, kamu ada ammeter, kamu ada voltmeter. Kamu nak sambungkan ke semuanya. Dan kalau kita nak lukis, kita tak boleh lukis secara 3D ataupun 2D. 3D, 2D maksudnya kita akan lukis exactly gambar dia. So tak boleh nak lukis lah gambar dia sebab susah. Kita akan ambil masa untuk lukis. So apa cara untuk dalam elektrik, komponen elektrik dia akan represent setiap komponen elektrik ni dalam bentuk simbol. Okay, dalam bentuk simbol. So kita tengok dalam simbol Swiss, nampak tak? Swiss simbol dia begini saja. Dia bagi, kita akan lukis simbol Swiss. Garis, titik, naik atas, satu lagi. So, dia akan naik turun lah. So, yang ini akan berperanan sebagai tutup, buka. Kalau buka ni, maksudnya Swiss dia ditutup. Okay, dalam keadaan yang ini maksudnya Swiss sedang ditutup. Maksudnya tak on lah. Dia off. Tetapi kalau dia turun ke bawah, dia connect. Okay, dia tegak ke bawah ni kan. Kalau ini turun ke bawah, so maksudnya dia adalah dalam keadaan on. Swiss on. Okay, clear ya? Okay, next sel kering. Sel kering ni bateri lah. Okay, kita kena kisah bateri. Bateri ada macam-macam kan. Tetapi sel kering ni adalah bateri yang basic lah. Kamu letak dalam kamu punya torchlight ke. Itu bateri AA, 3A kan. Yang itu adalah sel kering. Itu kita panggil sel kering. Simbol dia ni. Ada pendek, ada panjang. Ada satu garis panjang, ada satu garis pendek. Ni simbol dia. Ini satu bateri lah. Kalau kamu ada 2 bateri, panjang pendek. So, kita ada 2 sel kering. Kalau ada 3 sel kering, ada 3 lah. Ada 3. Ni 3 sel kering. Nampak tak? Dia punya bentuk dia adalah bergantung kepada jumlah sel kering. Kalau soalan kata ada 2 sel kering diberikan kepada kamu. So, lukis litar tersebut menggunakan simbol komponen litar elektrik. So, kamu kena guna ikut berapa jumlah sel kering yang dibekalkan. Kalau dibekalkan satu sajalah. Okay, macam ni keadaan dia. Okay.
Okay, next voltmeter. Perkataan voltmeter, kita ambil perkataan depan V. So, kita buat bulat, letak huruf V besar saja. Okay, galvanometer, huruf G di depan. Kita letak G besar dan kita bulatkan. So, ini adalah galvanometer. Ammeter yang akan sukat arus. Voltmeter sukat voltan. Okay, galvanometer ni adalah kita nak ukur sama ada arus bergerak ataupun tidak. Itu saja. Okay, so ammeter kita nak ukur arus. So, galvanometer dia tak ada unit lah. Dia hanya ada positif dan negatif saja. Okay, ammeter kita ada A, kita huruf A, kita letak bulat dan A. Okay, mentol begini bentuk dia. Ataupun ada sesetengah dia lukis mentol macam ni, bulat. Kemudian dia ada buat bentuk macam ni. Ini juga adalah mentol. Okay, ini juga adalah simbol mentol. So, jangan terkejutlah dalam buku, setengah buku dia guna simbol ni. Simbol ni juga adalah mentol. Ada juga jangan buku dia gunakan simbol ni. Pangkah, ni pangkah betul lah. Okay, dia pangkah ataupun yang bentuk ini. Ini adalah mentol. Okay, so ini adalah mentol. Dua simbol ni. So, mentol. So, tahu ni mentol. Jangan terkejut, ini bukan mentol cikgu, ni mentol juga. Okay, bukan dalam buku teks kamu, dia hanya lukis yang pangkah saja. Tengah ada buku dia lukis begini. Okay, next perintang. Ni adalah perintang, simbol perintang. Ada juga jempol perintang, dia lukis beginilah. Okay, dia saya Z, 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 Z. Ini juga adalah perintang. Fuse, ini fuse. Fuse senang je kamu nak lukis. Kamu lukis bulat dua kat sini ujung. Ambil satu garisan ke bawah, garisan ke bawah. Itu adalah fuse. Okay, itu adalah fuse. Perintang boleh ubah. Perintang ni adalah sama jugalah. Sama ada dia lukis begini. Ada anak panah ke atas. So sama ni perintang. Ni adalah lukisan untuk simbol perintang. Selain daripada simbol yang petak ni saja. Jangan kamu kena tahu jugalah selain daripada simbol tu. Okay, boleh ya? Untuk simbol ni kena hafal lah. Nanti kamu kena lukis. Kalau soalan kena lukis lah. So kena lukis. Okay, next kita tengok jenis-jenis lita. Okay, kita ada lita selari dan lita bersiri. Nampak tak? So, lita selari, lita bersiri. So, apa beza lita selari dan lita bersiri? Okey, katalah cikgu ada 3 biji mentol. Kita bekalkan 3 biji mentol. Kemudian, kita ada kita ada di sini 3 biji mentol. Lepas tu 2 sel kering dan 1 Swiss dan wire. Garis yang lain saja ni garisan yang tegak ni saja semua ni adalah wire. Okey, itu adalah wayar. Okay, so bagaimana kita nak lukis untuk bersiri? Apa maksud bersiri? Okay, apa maksud bersiri adalah komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan bagi membentuk satu laluan tunggal untuk arus mengalir. So laluan tunggal lah. Nampak tak? Daripada bateri ni dia akan lalu secara tunggal. Dia bergerak saja secara satu laluan. Dia tak ada dua laluan. Ini bersiri. Dia duduk sebelah-sebelah. Semua connect dengan sebelah-sebelah dalam satu siri sahaja. Ini maksud lita bersiri. Ini lukis nampak? Kamu tengok lukisan dia. So kalau kita lukis, kalau katalah kamu ada satu bateri sahaja. So kita akan lukis bateri itu dalam bentuk. Okay. So kita akan lukis yang mana dia? So kita kalau kata ada satu bateri kita lukis kat sini. Kalau tak ada ni Swiss lah. Kalau ada 2 mentol, kita akan lukis 2 mentol sahaja. Okay. So lukis 2 mentol, ni kamu akan sambungkan. Ni bersiri. So maksudnya bersiri dia sebelah semua. Connect satu semua laluan. Cuma kita letakkan bateri di atas lah. Sebab laluan ni start daripada bateri, daripada positif. Kita akan bergerak. Ini arus akan bergerak daripada sini ke mentol. So mentol ni akan dapat. Kalau kata ni berapa volt, so berapa arus yang didapat. Ini kita ikut formula. Okay, kita ikut formula. So ini adalah bersiri. Dan selari, perkataan selari bermaksud lita dibahagikan kepada beberapa bahagian ataupun beberapa cabang. Nampak tak? Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Banyak cabang yang diberikan. So ini adalah beberapa cabang yang dipakai untuk tentukan. Dia kata berselari ni dia ada 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. So lebih daripada 1 cabang. Okay. Dan setiap cabang tu ada komponen elektrik. Contohnya kat sini ada 3. Siapa nak nampak kat sini? Bersiri ni 3 mentol. Ini juga 3 mentol. Tetapi susunan dia adalah berbeza. So apabila berbeza, kita namakan dia lita tersebut adalah lita bersiri jika dia bersebelahan. Dan jika dia selari, nampak tak selari? Bawah. So ini adalah lita selari.
Okay, ini adalah lita selari. So kita sama jugalah kalau kita ada bateri, so kamu connect dengan satu mentol, lepas tu kita akan letak bawah dia satu lagi mentol. So ada dua kan, sama dengan di sebelah ni dua. Ya, okay, 1, 2. So kita susun dia secara selari. Okay, so apa yang kamu kena tahu dalam lita bersiri dan lita selari, kamu kena tahu apa kebaikan dia, kebaikan dan keburukan dia. Dua ni kamu boleh tengok buku teks. Cikgu tak nak bincang dekat sini. Kalau tak faham, tanya. Sebab cikgu nak make it a short. Okay, boleh ya? Kebaikan dan keburukan untuk lita bersiri dan lita selari, kamu boleh rujuk buku teks kamu, buku surat 155 dan 156. Cikgu bagi satulah contoh. Okay, tengok lita bersiri. Apa kebaikan dia? Kalau kata kita bagi arus, katalah arus dalam setiap mentol ni adalah 2 ohm. 2 ampere, 2 ampere. So, apa yang berlaku dalam lita bersiri, setiap mentol ni akan menerima jumlah arus yang sama. Okay, dia akan menerima jumlah arus yang sama. Hilang lah cikgu punya ni. Nah. Sekejap. Dia hilang. Dia akan, kamu nampak tak cikgu punya skrin? Nampak tak skrin cikgu? Tak nampak. Okay, sana hilang. Tadi nampak tak? Yang tadi nampak tak? Sebelum ni nampak? Okay, dah nampak? Nampak dah? Okay. So, kebaikan dan keburukan untuk lita bersiri dan lita selari. Apa dia yang bersiri? Kita kata setiap komponen dalam lita bersiri dan lita bersiri ni, katalah satu mentol ni ada 2 ampere, dapat 2 ampere. So, mentol yang kedua ni juga dapat 2 ampere. Ketiga pun dapat 2 ampere. Okay. Dia akan dapat satu komponen yang setiap komponen dalam lita mempunyai ciri ataupun kuantiti arus yang sama. Sebab tu kamu tengok formula arus dia, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau kata total dekat sini, katalah total ni kita dapat adalah 2 ampere. So setiap mentol ni dapat 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Itu maksud dia sama. Okay, sama. Semua sama. Voltan dia adalah samalah voltan. Ini voltan mau kepada kecerahan mentol lah. Arus ni bukan kata dia punya cerah. Kecerahan mentol bergantung kepada voltan. Kalau kamu tengok, mentol tu terang, mentol tu tak terang. Kenapa? Sebab voltan yang dia terima adalah tak sama. Okay, kata jumlah bateri itulah. Berapa arus kering dia, tetapi dia bahagikan. Okay, dalam lita bersiri ni, voltan dia V sama dengan V1 tambah V2. Kenapa? V total. Katalah bateri ni supply 3 volt. Okay, katalah bateri kat sini dia bagi 3 volt. Berapa voltan yang diterima oleh setiap mentol ni? Mentol ni akan terima berapa volt? Kita tengok berapa volt. Dalam formula dia kata V sama dengan V1 tambah V2. So kat sini apabila dia ada 3, so sini akan jadi V1, ni V1, ni V2, ni V3. Okay, ni dalam formula V1, V2 je kan, kita tambah satu lagi V3. So 1 tambah 1. So 3 kat sini maksudnya ni 1. Maknanya berapa arus setiap mentol? Arus mentol yang ni akan dapat 1 volt. Yang ni akan dapat 1 volt. Ini akan dapat 1 volt. 1 tambah 1 tambah 1 dapatlah 3 volt jumlah dia. Ini maksud jumlah voltan yang diterima dalam lita ni akan dikongsi sama rata untuk setiap komponen. Okay, setiap komponen akan menerima sama rata jumlah voltan. Tetapi untuk arus dia terima yang sama. Distribute sama. Kalau aku terima 3, kau akan terima 3. Kalau terima 2, dia terima 2. Faham? Itu adalah untuk bersiri. Dalam rintangan, kita tengok rintangan pula. Rintangan dia R sama dengan R1 tambah R2. So sama, kalaulah kata di setiap rintangan, jumlah rintangan untuk lita ni adalah 3 ohm. Okay, 3 ohm. Jumlah rintangan 3 ohm. So, rintangan 1 dekat sini, ni R1 lah. Setiap bateri ni ada mempunyai rintangan. Setiap mentol ni ada rintangan dia. So, kita letak simbol kat sini R1, sini R2, sini R3. So, R1, R2, R3.
So, apa yang akan berlaku apabila ini adalah 3 volt, dia kata tadi R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. So, kita tambah R3 dekat sini, maksudnya setiap rintangan untuk mentol ini akan menerima 1, 1, 1. So, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. 1 ohm, 1, 1 tambah 1 sama dengan 3 ohm. So, ini adalah maksud rintangan R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Faham tak ni? Faham tak? Boleh faham? Boleh faham. Tak faham tanya. Tanya saja. Cikgu akan jawab insyaAllah. Okay, next. Faham baik. Oh, laju Laju Cikgu cakap laju sangat ke? Okay, tak apa. Tu kena bagi tahu tu sebab cikgu tak tahu sama ada ni. Cikgu short je. Cikgu tapi je cakap lagi. Okay, tak apa. Pelan Okay, no problem. Okay, next kita tengok Lita berselari. Kita hijau pula. Okay, Lita selari, dia kata tadi komponen dia akan diletakkan secara selari. Ada 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Untuk kes gambar rajah ni, dia ada 1, 2, 3. So maksudnya kalau kita arus I1 tambah I2, kita akan tambah I3 kat sini lah. Nampak? Sebab ada 3 mentol. Ni pun sama, V sama dengan V3. R sama dengan tambah 1 per R3. Okey, nampak tak? So, dia ada 3 lah sebab kita berdasarkan gambar rajah yang diberi di atas. Kalau kata 2 mentol sampai I2 saja. Kalau ada 4, tambahlah I4. Faham ah? Jumlah ni nombor 1, 2, 3 ni berdasarkan berapa jumlah mentol dalam lita tersebut. Okey, dalam lita tersebut ada berapa biji mentol. Okay, clear. Okay, next. Selari. Nampak tak dia punya formula? I sama dengan I1 tambah I2. Dalam lita selari, lita selari ni macam rumah kita lah. Kamu tengok kan rumah kita ni, lampu-lampu yang dipasang dalam rumah kita ni dipasang menggunakan lita selari di mana kita ada banyak suis. Berlampak suis kan dekat rumah kita ada banyak suis. Dekat ni ada suis dalam ruang kita punya ruang tamu kita pun kita ada banyak suis lampu. Okey, so apabila banyak suis maksudnya itu disusun secara lita berselari. Okey, lita selari. Itu keburukan lita selari. Dia mempunyai banyak suis. Tetapi apa kebaikan dia? Setiap lampu ataupun setiap komponen akan menerima jumlah voltan yang sama. Maksudnya kalau kamu tekan suis, kamu akan nampak kecerahan mentol tu sama je semua. Sama je mentol untuk kesemua mentol yang ada dalam lita selari tersebut. Sebab dalam formula dia kata V sama dengan V1 sama dengan V2. So sama-sama. Okay, katalah voltan cikgu sebut dulu voltan. Katalah bateri ni supply 3 volt. Okay, bateri ni supply 3 volt. So apa voltan yang diterima untuk setiap mentol? Mentol ni akan terima 3 volt. Mentol ni juga akan terima 3 volt. Mentol ni juga akan terima 3 volt. Ini bermaksud V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nampak tak? Sama semua. Ini total dia ni. Ni total. Jumlah voltan yang melalui lita ini adalah sebanyak 3 volt. So soalan tanya, berapakah jumlah voltan yang akan melalui pada V1? So kita faham ini adalah lita selari. So lita selari dia punya formula adalah V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. So soalan dia tanya apakah nilai voltan untuk V1? Jawapan dia adalah 3 volt sebab dia kata sama. Kan dalam lita selari sama. V2 berapa? 3 volt juga. V3 berapa? 3 volt juga. Sebab sama. Nampak tak? Sebab dia adalah sama. Okay. So kita tengok untuk kita tengok untuk I. Okay. Arus dia sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okay. Katalah cikgu ada kat sini cikgu ada 3 ampere. Ampere A. A ni adalah arus.
So jumlah arus untuk litar ni adalah 3 ampere. 3 ampere. So berapakah arus pada I1, pada I2 dan pada I3? Berapa arus? Siapa dapat jawab? Berapa dekat I1? Siapa tahu I1 berapa? Siapa yang nampak? Okey, jumlah arus yang melalui jumlah arus yang melalui litar ni adalah 3 ampere. Okey, ni 3 ampere. Okey, sekarang cikgu tanya, berapakah arus yang melalui I1, I2 dan I3? Formula dia I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Berapa? Siapa sebut tadi? Satu lah kan, betul tak? Kenapa satu? Kenapa satu? Tiga mentul. Pandai pun. So sini akan jadi satu. Sorry kejap. Mana cikgu tulis dia? Okey, seandainya ni ada satu, ni akan dapat 1 ampere. Ni akan dapat 1 ampere. Ni akan dapat 1 ampere. 1 tambah 1 tambah 1? 3. Dapatlah 3. Maksudnya formula ni. Ni cikgu nak kamu faham apa maksud formula ni. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okey, boleh faham untuk I? Boleh? Okey, cun. Okey, next. Kita pergi ke R. Cikgu padam dulu. Mana nak padam? Mana nak padam ni? Okey. Kita next, back. Maklumlah orang tu nak guna satu benda yang baru. Okey, kita tengok R pula. R dia adalah sama dengan 1. Ni berbeza untuk berselari. Agak sukar sikit lah untuk kamu kira rintangan kat sini. Tapi tak apa. So kalau rintangan untuk litar selari, dia akan kira 1 per R. Dia tak sama macam litar bersiri. Litar bersiri R saja. Litar selari dia mesti 1 per R. So 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay. So kalau kata di sini ada R total dia sama dengan katalah cikgu letak 4 ohm. Okay, 4 ohm. Senang kita buat 3 lah. 3 ohm. Okay, kita buat 3 ohm kat sini. So jumlah rintangan dia adalah 3 ohm. So berapa kita nak kira, kita akan dapat kat sini. So jadi 1 per R, 1 per 3 tadi sama dengan kita akan kira 1, 1, 1 lah. Dia tak sama. Bukan kata ni 3, maksudnya dapat 1, 1, 1. Untuk bersiri, yes. Tetapi untuk selari, bukan. Dia tak akan sama. Okay, nanti kita tunjuk macam mana nak kira. Tapi formula dia kamu ingat untuk rintangan 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per R3. Okay? Boleh faham tak setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Okay, Okay, kita move ke next. Okay, so macam mana nak kira? Okay, ni contoh. Dalam buku teks sama sebenarnya benda ni cikgu ambil dalam buku teks saja. Cikgu tak pergi tempat lain. So, dalam buku teks pun jalan kerja pun dia dah beri dah lah. Okay, kita tengok. Okay, tengok litar ni dulu. Ini adalah litar apa? Pertama kamu kena tahu litar apa. Macam dalam contoh ni dia bagi dah nama litar bersiri. I want that one. Sat. Kejap ada gangguan Sat. Okey, kat sini dibagi adalah litar bersiri. So, litar bersiri kamu dah tahu. So, apabila litar bersiri, apa pun yang pertama kamu kena buat, kamu kena senaraikan dia punya semua formula. Sekejap lah, cikgu kena jawab satu panggilan telefon yang kejap. Sekejap. Wan ada apa? Ada apa tu? IC tak apa? IC1. Oh ni, Wan telefon ni. Tu tanya Wan, sekejap Wan. Telefon Wan balik. Wan telefon Mama ada kelas kan? Taklah, IC1 mana? Mana tahu. Kejap lah, sekejap. Bagi cikgu 2 minit Sat. Kejap je, sorry.
ambil mama punya ni kejap. Ambil mama punya ni. Apa IC ke lesen pun lesen. Rakaman anda telah menjejak maksimum simpanan yang dibenarkan. Sorry nah. Ada orang datang pula. Okey, kita sambung. Untuk ada orang tak ni? Tak lagi semua hilang lah. Cikgu hilang, dia pun hilang. Semua ada ni? Still ada? Okey, alhamdulillah. Sekejap lagi jangan keluar dulu cikgu nak ambil attendance untuk confirmation attendance kamu yang hadir untuk online. Okey pergi kat tu, dia nak ambil gambar je. Tak apa tu, tak apa. Dah ada aman begini. Okey, so sekarang ni kita bersiri. Sambung Boleh cikgu sambung? Okey. Pelan sikit. Cikgu buat mengira ni memang laju sikit. Sorry nah. Bagi tahu kalau kata kalau kata cikgu ni macam kereta api, bagi tahu. Angkat cakap kat awal. Kalau macam kereta api bagi tahu. Cikgu slow kan. Kita kan tak perasan, kita short bercakap je. Okey, ni lita bersiri. Sebab apa lita bersiri, nampak tak? Ni adalah satu dia punya rintangan pertama, rintangan kedua. So ada dua rintangan yang disambung secara bersebelahan. So ini semua adalah satu komponen yang sambung. Ni voltmeter ni voltmeter ni dia tak kira lah. Voltmeter hanya nak mengukur saja. So dua ni disambung di sini. So ini ada kira sebagai lita bersiri. So lita bersiri, kamu apa poin yang pertama kamu kena buat? Kamu kena tulis dahulu semua formula untuk lita bersiri. Okay, kita tulis dulu I sama dengan berapa tadi? Siapa ingat? I1 sama dengan ke tambah? Tambah. I2. Okay, kes ni sekarang ada 2 je kan? Kita ada 2 saja rintangan. Okay, so kita biar 2 saja. Okay, next V. V sama dengan apa? V1 sama dengan tambah. Ni sama ni, salah ke tak ni? Betul tak cikgu tulis ni? Cikgu tulis betul ke tak betul ni? Betul ke salah? Siapa kata betul? Siapa kata salah? Ni lita bersiri lah. Bersiri. Sat. Okey. Tengok balik. Sekejap lagi ajaran sesat. Terima saja. Betul ke tak betul? Betul ni? Syairah betul Syairah? Syairah betul Syairah? Betul? Ya ke betul? Betul ke? Bersiri. Are you sure? Haziq, ada Haziq. Syarafana, apa jawapan? Betul tak? Okay, welcome Puteri. Ada? Betul ke tak betul? Dalam lita bersiri, kita tengok balik apa yang cikgu tulis sebelum ni. Tengok balik, betul ke tak? Dalam bersiri, I sama dengan I1 sama dengan I2. V sama dengan V1 tambah V2. R sama dengan R1 tambah R2. Okay, good Haikal. Haikal dia tulis dekat dalam grup. Kadang-kadang cikgu tak terbaca. Minta maaf. Okay, good. Okay, ini adalah lita bersiri. So, lita bersiri yang ni salah lah yang cikgu tulis. Betul tak? Salah kan? Betul tak salah? Siapa kata betul? Tak betul. Salah ni. Ini salah. Salah. So, kita padam. Salah. Okay, biasalah. Setiap manusia tak mestinya betul kan? Ada juga salah. Cikgu pun ada yang salah juga. Kadang-kadang duk shock sendiri. Sebab tu kena ada teguran. Tak ada masalah. Tegur je. Cikgu salah. Okay, kita betulkanlah yang mana salah. Okay, so maksudnya kita tulis kat mana ni? I sama dengan I1 sama dengan Allah hilang. I1 sama dengan I2. V sama dengan V1 tambah V2. R sama dengan R1 tambah R2. Ni formula dia. Pertama untuk bersiri kamu kena tulis dulu formula ni. Formula ni kena tulis dulu. Untuk kamu tak buat kesalahan sama ada bersiri ataupun selari. Nampak tak? Okay, sekarang dah ada formula. So, rujukan kamu adalah pada formula tu saja. Jangan pergi ke lain. Satu formula ni, satu lagi adalah formula yang asal tadilah mula-mula.
V, I, R tu. Yang 3 segi tu. Okay, yang 3 segi ni formula ni pun kamu kena pakai ya untuk buat yang ini. So I sama dengan I1 sama dengan I2. Okay, so kita kira. So macam mana kita nak kira? Jom kita kira. Formula satu-satu. Okay. So kita kira yang pertama. Tengok soalan yang pertama, rintangan berkesan. So kita nak kira berapakah rintangan dia. So kita tengok A, rintangan. Formula dia R sama dengan R1 tambah R2. Okay. Formula dia dah bagi, sekarang dia dah bagi R1 2 ohm, R2 2 ohm. Betul? Dalam siri ni. Okay, dalam litar ni. So masukkan saja formula. Masukkan 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa sayang? 4. Kok ada yang tak tahu. Tanya. 4 ohm. So ni jawapan dia 4 ohm. Cukup. Dapat dah jawapan 4 ohm. Okay, nampak tak nak kira? Kita guna formula. Kita dah dapat formula. So saya kata rujuk formula ni dulu. Jangan lari. Apabila kamu kena tulis dulu. Apabila bersiri, tulis dulu semua formula dalam bersiri. Kalau ni tulis selari, tulis dulu yang selari. Supaya kamu tak buat kesilapan dalam dia punya formula. Okay, salah guna formula. Okay, so kita guna yang formula yang itu. Okay, next. Kita tengok untuk B. Macam mana nak kira B? Okay, B. Mana cikgu punya cursor? Dia hilang pula. Tak apalah, hilang dah. Okay, B. Macam mana nak kira B? B dia nak arus dalam litar. Okay, arus tadi apa? I kan? Arus dalam litar. So, I sama dengan I1. Sama dengan I1. Sama dengan I2. Ini arus. So, dalam litar ni dia dah bagi arus dia berapa ni? Siapa tahu arus dia berapa? Macam nak kira cikgu? Cikgu ni formula dia ni sama. Apabila tak ada ni, kita guna formula yang mana? Formula yang ni. Yang 3 segi. So, formula yang 3 segi. So, kita pensel. Kita akan buat dia sama dengan B, sama dengan I, sama dengan V bahagi dengan R. Betul? Betul tak? V bahagi R. Kan? Kita nak cari arus. Arus sama dengan V bahagi dengan R. So, kita nak dapatkan V berapa? Dalam litar dah bagi V dah. Jumlah V adalah 6 volt. So, 6 volt, 6. Jumlah rintangan kamu dah kira tadi. Iaitulah 4 ohm. So, kita dah bagi dapat dekat sini. So, kita dapatlah 6 bahagi dengan 4. Tak boleh nak bahagi. Kita kecilkan saja. So, ni 2, ni 3. So, kita akan dapat 3 per 2 ampere. So, dapatlah kira macam tu lah. Okay? Dapat? Nampak tak? Okay, ataupun kalau kita bahagikan dengan kalkulator, 3 per 2 bagi dengan kalkulator 3 bagi 2, kita akan dapat 1.5 ampere. Pandai. Okay, dah dapat nak kira dia macam mana kita nak kira. Okay, next C. Tulisan cikgu rasanya lagi lawa daripada tulisan kamu kan. Ini tulisan dalam ni lah, dalam komputer. Dia macam dalam board ni baru nak menulis. Rasanya tulis cikgu betul je, tapi dia dalam ni dia jadi anak cikgu pun cakap macam cakap ayam lah. Okay, voltan dia. Bagaimana kira voltan V1 dan V2? V1 dan V2, kita nak tahu V1 dan V2. Okay, macam mana nak kira V1 dengan V2? Kita akan gunakan formula ni juga sebab dia ada satu-satu kat sini yang akan sambung. Ni akan sambung. Betul tak? Kita dah dapat dah untuk I. Sebab setiap I yang akan lalu dekat sini, I dia adalah sama dengan 1.5. Di sini pun 1.5. Betul tak? Sebab kita formula dia I sama dengan I1 sama dengan I2. So, kalau kita dah dapat 1.5 untuk arus, maksudnya arus yang melalui rintangan yang pertama ni adalah 1.5 dan yang kedua ni juga adalah 1.5. Okay, so dapat dua-dua. So, kita akan buat untuk voltan 1 dan voltan 2. So, kita akan buat satu-satu. V1 sama dengan, kita guna formula yang sama iaitu I sama dengan, okay, dapat I darab R. I darab R. Ni formula ohms. Okay, yang 3 segi ni. I darab R. So, ni V1, I1, R2. R1 juga. So, kita masukkan formula I1 dia adalah 1.5
1.5 kali dengan R juga kita kira tadi berapa? Ni nampak ni, ada kan tulis kat sini 2 ohm. So 2. 1.5 kali dengan 2 kita akan dapat berapa? 3 volt. So dapat 3 volt. Sama tak dengan V2? V2 pun sama kaedah dia. Kita akan dapat jawapan yang sama sebab nilai arus dan nilai rintangan dia adalah sama. Okey, nilai arus dan rintangan dia adalah sama. Tetapi kalau arus dia berbeza ataupun rintangan dia berbeza, kamu akan dapat result yang berbeza. So case ni kita akan dapat sama jugalah. So V2 sama dengan V2 sama dengan 1.5 kali dengan 2. Hilang. Dah hilang pula dia. Sembunyi-sembunyi. Okey, V2 sama dengan 1.5 kali dengan 2 ohm sama dengan 3 volt. So sama. Okey, so jawapan dia adalah sama. 3 volt. Okey, ada apa-apa soalan? Faham tak? Boleh faham tak? Okey, Alhamdulillah. Faham Betul lah, faham? Okeylah, okey, good. Okay, next. Kita pergi ke litase lari. Litase lari agak sukar sikit lah. Sebab dia bukan yang sukar apa. Sukar kepada nak kira rintangan. Okay, good Iqbal. Faham. Okay, so ini adalah litase lari. Soalan dia dah bagi dah. Ini adalah litase lari. So kita sama juga. Kita akan tulis formula. I sama dengan berapa litase lari? I1 tambah ke sama dengan? Tambah I2. Okay, V sama dengan V1 sama dengan V2. Kalau kat kelas cikgu suruh kamu tulis lah. Kat sini cikgu tulis lah. Okay. R 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini formula dia. Ini tak boleh lari. Okay. Ini formula yang kamu kena tahu. Kamu kena tulis. Okay. Barulah kita kira. Satu lagi formula nak guna apa? 3 segi tu kan? Okay. Ingat 3 segi V, I, R. Ni dua formula yang kamu kena tulis dahulu untuk buat pengiraan. Supaya kita tak lari. Kita tak silap dalam formula. Okay. Sebab tu kena tulis dulu formula. Okay. Kita buat A dulu. A dia nak rintangan R dia. Sebagaimana kita nak kira rintangan dia kita guna formula sahaja 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2. Masukkan saja ni adalah 2, ni adalah 2. So kita akan masuk 1 per R sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2. Nampak cikgu masuk R1, R2, R1 2 ohm, R2 2 ohm. So kita masuk 1 per 2 tambah 1 per 2. Mama pelan ni. Okay. So apa yang kita dapat dekat sini, kita tak boleh terus letak 1 per R sama dengan 1. Salah Okay, so kita akan dapat dekat sini 1 per R sama dengan 2 per 2, betul? Pecahan tambah. Betul dapat ni? Ke tak? Betul tak? Ni sama dengan 1 lah, betul? So kita akan dapat 1 per R. Ini pecahan ni pecahan balik. 1 per R sama dengan 1. Kita akan dapat 1 ohm. Ini 1 per R. Soalan dia nak R. Nampak tak? Soalan dia nak R. Kamu kena jadikan R. So R sama dengan, kita akan naik R ke atas. Okay, ni kita turun ke bawah. So kita akan dapat R sama dengan, kita akan dapat R sama dengan berapa? 1 jugalah. Untuk kes ni 1 lah. Okay, untuk kes ni 1. Nanti cikgu tunjuk satu lagi kes. Next kelas cikgu tunjuk satu lagi contoh untuk kira 1 per R ni. Supaya kamu nampak. Kamu tak buat silap. Okay, untuk kes ni mudah sebab kita dapat 1. Tapi kalau kes dapat 2 per 3. Itu kamu kena kira. Ini tolak ini matematik lah. Okay, macam mana kamu nak kira pecahan. Okay, okay, ni nanti kita tengok. Ni kamu nampak tadi balik macam mana nak dapatkan 1 ohm. Saya kita dah nak bagi yang semua ni. Tak kira ada masa lebih, cikgu tunjuk next. Okay, kita tengok B pula. B sama dengan dia nak vote.
Okey, volt sama dengan V1 sama dengan V2. Okey, ini case dia adalah V1 tak sama dengan V2. Tetapi dia nak jumlah voltan. Apabila jumlah voltan, kamu kena guna formula 3 segi. Okey, so kita akan dapat V sama dengan I darab dengan R. I darab R. So kita dapat I dekat sini, ada tak I? Tak ada I. Macam mana cikgu? Betul nak guna formula ni ke tak? Nak guna formula ni ke ataupun kita tengok balik semula dekat sita ni? Okey, apa maksud 6 volt ni? Siapa dapat jawab? Siapa maksud 6 volt? 6 volt ni apa? Keseluruhan apa? Keseluruhan apa, Ikal? Keseluruhan voltan. Nampak tak? Keseluruhan voltan. Maksudnya jumlah voltan, pandai pun. Okey, jumlah voltan yang ada dalam lita ni. Lita ni keseluruhan voltan dia ada dalam 6 volt. So soalan dia tanya voltan ni. Dia tanya voltan. So berapa jumlah voltan dalam arus ni adalah 6 volt lah. So perlu tak kita tulis formula? Perlu tak nak guna formula apa-apa? Perlu tak guna formula apa-apa? Tak perlulah. Formula tak payah sebab dia dah beri dengan jelas dalam soalan. So dalam soalan dah bagi 6 volt. So apa jawapan dia yang B ni? Just tulis saja 6 volt. So dapatlah markah. Okay. So betul dah 6 volt. Okay, kita tengok C. C ni dia nak arus. Arus dalam liter. So arus ni tak tahu ni. Ini arus ni. Berapa jumlah arus kita tak tahu. Tetapi dia beri tak voltan. Dia beri voltan 6 volt. Dia beri tak rintangan. Dia beri tak rintangan. Hilang lagi. Dia beri tak rintangan. Dia bagi rintangan kat kamu. Okay. Dia beri rintangan dekat kamu di sini. Ni rintangan yang diberi. Rintangan kita dah kira tadi kan. Kita dapat 1 ohm. Okay, kita dapat 1 ohm. So kita masukkan saja formula untuk dapatkan arus. So kita dapatkan sis. So kita dapatkan arus sama dengan. Nampak tak? Nampak tak cikgu punya skrin? Tak nampak Tak nak. Oh, tak nampak. Okay. Kalau tak nampak bagi tahu. Kadang takut dia hilang. Okay, nampak? Dah. Ada? Okay, good. Okay. So I, dekat sini I kita nak cari arus. So arusnya kita kena cari arus dalam liter. Maksudnya arus dalam liter adalah keseluruhan arus. Keseluruhan arus dalam liter kita kena gunakan formula V bahagi dengan R. Sebab kita tak boleh guna formula ni. Sebab kita tak tahu I1, I2. So bila kita tak tahu I1, I2 berapa, kita kena guna formula yang ni. Sebab kita nak cari secara keseluruhan. Okay, boleh faham Okay, so apabila I sama dengan V over R ataupun V bahagi R, kita masukkan formula V kita dah bagi sebagai 6 volt dan R kita kira tadi adalah 1 ohm. So 1, so kita akan 6 bahagi 1, kita akan dapat 6 ampere. So inilah jawapan dia. Okay, so kita akan dapat 6 ampere. Okay, boleh nampak? So kita terus dapat keseluruhan lah. Macam dalam buku teks kamu tu dikira satu-satu I1, I2 dia tambah. Boleh juga, tapi kalau kita dah dapat keseluruhan voltan, kita dapat keseluruhan rintangan, kita terus guna formula yang besar terus. Okay, so kita dapat terus 6 ampere. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham ke tak boleh? Kalau tak faham, kita sebenarnya benda ni kena buat banyak lagi lah untuk kamu nampak lebih jelas. Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh Okay. So kalau boleh, kamu cuba, ni kerja kamu lah selepas ni. Kamu cuba latihan yang ada dalam buku teks kamu, latihan formatif 7.2, muka surat 157. Okay. So cikgu nak kamu buat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 dalam buku latihan kamu. Sekejap lagi cikgu remind dalam grup. Ini cikgu akan bagi sebagai gambar. Siapa yang tak ada buku teks, kok buku teks hilang ke, adik ambil ke, sembunyikan ke, tak tahu bagaimana. Okay, cikgu akan bagi. So ini tugasan kamu. So kamu cuba kira ada apa-apa masalah. Boleh PM cikgu secara personal. Ataupun kalau kamu nak share bersama dengan kawan-kawan kamu, masukkan dalam grup kita. Boleh tak? Cikgu rasa okey je ni. Lukis 1 darjah liter selari. Liter selari senang je lah.
Selari kan? Tahu tak selari mesti dia ada ni lah. Dia mesti ada garis-garis. Ada 3, 1, 2. Dia mesti 1, 2, 3 selari. Ada 3 mentul. 1, 2, 3 mentul. Lepas tu ada 1 sel kering. 1 sel kering. Ada Swiss. Swiss pun 1 saja Swiss. Lukislah Swiss. Lepas tu ada dawai penyambung. Dawai. Lukis saja. Dawai sambung. 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 So dapatlah 1 liter. Ni mentul. Lukislah mentul kamu. Kamu nak buat garis pangkah ke? Kamu nak buat bentuk yang cikgu. So ini adalah liter selari. Kemudian hitungkan jumlah rintangan yang berkesan. Rintangan dia dah bagi 1, 3, 5. Ini adalah liter selari. Okay, liter selari. So R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. So jumlahkan saja keseluruhan ni. Kamu akan dapat jawapan ni. Cikgu bagi idea macam nak buat. Arus yang mengalir melalui liter. Arus yang mengalir. Dia dah bagi voltan 9 volt. Kamu dah kira jumlah rintangan. Gunakan formula saja. I sama dengan V tambah. V ke tambah? V tambah ke V bahagi R? V bahagi R. Okay. V per R. So masukkan saja 9. Masukkan jumlah yang kamu dapat. 5 tambah 3, 8, 9. So 9 per 9 kita akan dapat 1. Okay. Voltan yang berentasi perintang. Voltan pun sama setiap perintang ni sebab dia adalah selari. So selari V sama dengan V1 sama dengan V2. So bila sama, kamu just guna formula besar ni terus saja. So kamu akan dapat jumlah voltan dia. Saya tak payahlah kira yang ni. Sebab dia dah bagi 9 volt. So kat sini akan dapat 9 volt, sini 9 volt, ni 9 volt. So dapat semua 9 volt. Okay, setiap perintah akan dapat 9 voltan. Okay. Kemudian jumlah rintangan. Nombor 3. Jumlah rintangan berkesan liter. Jumlah rintangan ini adalah liter bersiri. Ini adalah liter selari. Ni bersiri atas kan? Ini selari. So selari dia adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. So kamu kira masukkan formula kamu akan dapat. Ini macam ni lah nak kira cikgu tunjuk 1. Okey, kita masukkan 1 per 3 tambah 1 per 6. Betul tak? 1 per R. So kita akan dapat 1 per R sama dengan 6. Bawah ada 6 lah pecahan kan? So ini kita akan darab 2. Ni darab 2. So dapat 2 tambah 1. So kita akan dapat dekat sini adalah 3 per 6. Betul tak cikgu buat? Betul tak? Ada salah tak? Tak ada. Okey. So cikgu sambung kat tepi ni . So 1 per R sama dengan, dapat tadi 3 per 6 kan? 3 per 6. So kita akan buat macam ni. Kamu akan nak dapat R. Sekarang kita nak kira R. So nak kira R, macam mana kita buat? Kamu naikkan R ni ke sini. Turunkan 1 ke bawah. So kita akan dapat dekat sini 6. 1 kali 6 sama dengan R kali 3. Nampak tak cikgu tulis? Okay. So kita nak ambil R belah sini lah. Kita terbalikkan balik. Kita tulis balik sebab R mesti belah kiri. R kali dengan 3 sama dengan 1 kali dengan 6. Cikgu patah balik je lah sebab kita nak R sebelah kiri. Sebab formula R mesti belah kiri. So R sama dengan 1 kali dengan 6. Kita bawa 3 ni turun ke bawah. Ya. Yang mana nak ulang? Cikgu tukar. Okay, kita patah balik lah. Kita padam balik. Kamu belajar ke pecahan ni? Tak belajar? Tak apa. Relax. Okay, kali semula. Belajar dah kan? Okay, kita dapat tadi 1 per R sama dengan 3 per... Allah, hilang pula. Itulah dia selalu nak hilang. Macam cik semua pula. Ada balik? Tak ada. Tak ada. Ada. Semangat nak belajar ni. Hilang pula dia. Okey. Ada balik yang lama. Okey, kita patah balik. Cikgu draw. Cikgu padam dulu yang lama ni. Supaya kamu nampak semula. Okey, kita pakai hijau.
Okey, kita tengok lagi sekali. Mana. Okey. Okey, kita dapat 1 per R sama dengan 3 per 6. Ni cikgu tak kecilkan cikgu tak mau kecilkan apa-apa. Kalau kamu nak kecilkan pun boleh. Siap-siap, lepas tu baru kamu next. Ni cikgu tak nak kecilkan, cikgu just terus saja. Ini kaedah yang mudah lah, kaedah yang mudah cikgu bagi. Naik atas, turun bawah supaya kamu nampak. Okey, apa yang kita akan buat, sekarang ni kita akan jadikan, kita nak dapatkan R. So, kita punya jawapan mesti R sama dengan berapa? Sekarang ni 1 per R, betul tak? Ini adalah 1 per R. So, kita nak 1 per R, kita nak R saja. So, apa yang kamu kena buat? Kamu kena naikkan R ni ke atas. So, nak naik, kita tak boleh naik ke atas ni. Kita kena naik silang. Kena silangkan dia. So, kita R ni kita naik ke atas. So, maknanya kita akan bawa R ni kat sini. Okey. Dan 6 ni kita naikkan ke atas. Kita akan letak 6 dekat sini. 6 dekat sini. Ni jangan 61 pula. Okey. Nampak tak? Okey. So, kita akan dapat dekat sini. So, cikgu bawa terus R sebelah. Kita letak 3R kat sini. Sama dengan 6 darab 1. Betul? Nampak tak? Boleh? Ni? Okey. So, sekarang kita nak R saja. Dia ada 3 kat sini. So, 3 ni kita kena bawa ke sebelah. Apabila darab bawa ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So, R 6 kali 1 bahagi dengan 3. So, sama dengan 6 bahagi 3, kita akan dapat 3 ohm. So, ini yang cikgu nak kamu nampak. Okey, ni yang cikgu nak nampak. Kalau yang mudah sebenarnya, kalau kita nampak 1 per R sama dengan 3 tadi kita boleh potong jadi 2 kan? Jadi 1 per 2. Nampak tak? Jadi 1 per 2. 1 per 6. 6 bahagi 3, 2. Betul kan? 6 bahagi 3, 2 ke? Betul. Siapa cikgu tulis 3? 2. Okey, 2 ohm. Salah ni, 2 ohm. Okey, 2 ohm. So, ini kita kira macam ni cikgu bagikan. Okey, yang mudah senang lah kalau kamu nak mudah apabila dia 1 per ni. So, yang mudah kamu naikkan R, dapatkan R. Yang ini kamu terbalikkan. So, jadi 2 per 1. Okey, 2 per 1. So, kita akan dapat 2 ohm. Ni sama juga. Ni kaedah yang ni lah. Takut kamu salah. So, cikgu kari dengan darab. So, ada 2 kaedah. Sama ada kamu silangkan dia naik atas ataupun kamu terbalikkan dia terus. Terbalik. Soalan terbalik. Katalah soalan dia dapat 1 per R sama dengan contoh 4 per 2. Contoh 4 per 2. So, R sama dengan ni kamu terbalikkan je. Terbalikkan. So, kita akan dapat 2 per 4. So, kita akan dapat dekat sini 1 per 2 ataupun 0.5 ohm. Ini contoh so dapat 0.5 ohm. So, cikgu rasa yang mana lebih mudah? Kamu nak terbalikkan ataupun kamu nak darab? Silang. Okey, terpulang kepada masing-masing. Siapa yang nampak darab silang tu lebih mudah, supaya tak ada kesilapan berlaku, you buat darab silang. Siapa yang nampak terbalik ni mudah, dia terbalikkan saja. Tapi pastikan kamu terbalik, R tu jadi R jangan jadi 1 per R semula. Pastikan buat slow. Benda ni akan ada kesilapan berlaku. Okey, mesti ada kesilapan berlaku. Okey, next voltan. Kita nak kira voltan. Voltan adalah untuk litar berselari ni, so kita akan dapat volt sama dengan V1 sama dengan V2. So, bila V1 sama dengan V2, kita ada V ni adalah, so setiap V adalah sama. Tadi atas ni cikgu buat terbalik salah. So, ni bukan 9 volt. Yang tadi ni silap. Ni adalah litar bersiri. Litar bersiri berbeza sikit. Ni silapan sikit ada silap sikit tadi yang kat sini. Kamu betulkan balik. Okey, so ni 4 volt. So, sini akan dapat 4 volt. Ni pun akan dapat 4 volt. Okey, baik ni litar selari. Okey, arus dia bagi tak arus kat sini? Tak bagi. Tapi kamu tahu formula untuk arus, I sama dengan V bahagi dengan R. So, kita masukkan V adalah 4 volt. R kamu dah kira tadi adalah 2 ohm. So, 4 bahagi dengan 2, kita akan dapat 2 volt. 2 ampere. Itu formula. Okey, nampak tak? Boleh try buat cuba buat sekali lagi apa yang cikgu bagi secara kasar ni. Kamu cuba buat semula dalam buku kamu supaya kamu nampak lebih jelas macam mana kita nak buat. Okey, ada apa-apa soalan? Cikgu rasa itu saja. Nanti kamu try tengok semula lagi. Buat dalam buku latihan ni dan juga satu lagi soalan quizzes. Quizzes tu ada juga pengiraan untuk uji kamu lah.
Okay. Kedua-dua ni kita akan ambil sebagai dah siap latihan formatif. Snap bagi kat cikgu secara personal lah. Kalau nak bagi dalam grup pun tak ada masalah. Untuk cikgu take note. Okay. Grup. Tak nak bagi dekat ni. Bagi dekat dalam personal lah. Senang kat personal. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu nak tengok 28 orang. Alhamdulillah. Ada peningkatan. Cikgu snapshot untuk kehadiran. Confirmation kat cikgu. Jangan keluar lagi ya. Jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Penting ni. Ada apa-apa nak tanya? Sambil-sambil tu nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa? Okay. Tak ada. Boleh faham tak hari ni punya ni? Apa nama lesson hari ni? Dia kena buatlah. Itu latihan yang cikgu bagi tu. Kamu buat dulu. So kat situ kamu akan nampak sedikit lah. Kalau kesilapan tak faham nanti tanya. Tak faham terus ni je. Don't worry. Cikgu ada. Okay. Nak tanya. Yang lain yang tak faham, kalau rasa segan nak tanya dalam grup, ataupun dalam live ni kamu segan, kamu boleh tanya cikgu secara personal. Okay. So jangan lupa buat kamu punya quizzes. Objektif saja 9 soalan. Tolong buat. Okay. So cikgu harap selepas ni yang ada di dalam ni kekal. Cikgu buat secara online. Kamu masuk. Bagi komitmen kamu lah. So siapa yang dapat personal message daripada cikgu, tolong save nombor cikgu untuk next apa ni cikgu akan secara personal kat kamu lah, direct terus. Okay. So ada apa-apa soalan last sekali? Cikgu rasa dekat sini sahaja kita akan tamatkan kelas kita. So yang baik daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan diri cikgu juga. So cikgu ucapkan terima kasih. Minta maaf lah tadi tak baca doa pun masuk. Okay. Terus jalan je. Lepas ni kita ingatkan cikgu baca doa. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak anak-anak cikgu yang hebat dekat sini. So cikgu doakan semua dipermudahkan urusan hari ni, dipermudahkan untuk belajar menimba ilmu. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Okay, Good Putri masuk kelas cikgu. Lepas ni masuk nak. Okay. Mama nak kedai ke? Dia dah. Mama tak ada buat cucu. Yelah. Bau kakak buat cucu. Mimi ni Hanis Syamimi kan, betul tak? Hanis 2 IS kan, betul tak Mimi? Hanis Syamimi, betul lah?